Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan, maklum balas berkaitan Belanjawan 2024 masih dialu-alukan. Perinciannya langsung saja bersama-sama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Jabatan Audit Negara akan membantu usaha kerajaan negeri memantapkan prestasi dan pengurusan kewangan Sarawak. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching hari ini. Menurut beliau, turut dibincangkan dalam pertemuan kira-kira sejam itu termasuklah kerjasama yang lebih erat dan strategik antara Jabatan Audit Negara dan Kerajaan Negeri dalam aspek latihan, pengurusan kewangan dan prestasi. Premier turut menerima kunjungan hormat daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Dato' Abdul Rahman Sibli, Duta Besar Kerajaan Thailand ke Malaysia, Lada Pumas dan Duta Besar Turkmenistan ke Malaysia, Muhammad Nias Mashalos. Baik, Kementerian Kewangan MOF memberi perhatian serius kepada setiap input atau cadangan berkaitan Belanjawan 2024. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chi Kiong berkata, MOF mengalu-alukan input atau cadangan dari pelbagai pihak yang boleh disalurkan menerusi dua kaedah. Kaedah tersebut ialah menerusi portal cadangan Belanjawan 2024 atau secara bersemuka pada sesi dialog Jelajah Belanjawan 2024. Steven menyatakan demikian dalam ucapan aluannya pada Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Sarawak di Kuching pagi tadi. Sementara itu, MOF dalam kenyataan medianya memaklumkan tempoh mengumpul maklum balas berkaitan Belanjawan 2024 melalui portal cadangan Belanjawan 2024 dilanjutkan sehingga 22 September ini. Setakat ini, MOF telah menerima lebih 9,500 maklum balas daripada orang ramai melalui portal tersebut. Jelajah Belanjawan 2024 telah melangkaui seluruh pelusuk negara melalui 9 jelajah negeri yang diterajui Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan dan Timbalan Menteri Keuangan 2, Steven Sim setakat Rabu lalu. Belanjawan 2024 dijadualkan dibentang di Parlimen pada 13 Oktober ini. Isu terhadap tayangan filem kontroversi Mentega Terbang akan diteliti oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bagi tindakan selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata perincian mengenai produksi filem sebelum ini sudah dibuat dan akan diketahui dalam masa terdekat. Untuk teliti perkara ini sebab kita pun baru meneliti laporan media. Jadi setakat ini saya percaya pihak FINAS pun belum terima apa-apa hitam putih. Kerana yang mengambil tindakan itu bukan bawah FINAS. Itu adalah bawah KDN. Jadi kita akan teliti dulu dan mungkin perincikan apa isu yang berbangkit. Memang sebelum ini pihak FINAS ada melakukan siasatan, tapi kita belum dapat makluman yang lebih terperinci, mungkin selepas Hari Malaysia nanti. Fahmi Fazil berkata demikian pada sidang media selepas program Fast Track How to be a Content Creator di Auditorium FINAS Cawangan Sarawak di Kuching hari ini. Ia sebagai mengulas satu kenyataan sebuah media tempatan berkenaan Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia Seniman Hafiz Nafiah yang menggesa FINAS mengambil tindakan susulan berikutan pembikinan Mentega Terbang melanggar batas penerbitan filem di Malaysia. Dalam pada itu, pengerusi FINAS Datuk Kamil Othman turut mengesahkan bahawa pihak seniman belum berjumpa secara rasmi dengan pihaknya berhubung perkara tersebut mengenai dana kandungan digital berjumlah RM3 juta bagi para pengkarya seni di Sabah dan Sarawak. Fahmi Fazil memberitahu setiap karya seni yang dihasilkan diperuntukkan maksimum sehingga RM100,000. Saya berharap dana kandungan digital sebanyak RM3 juta yang kita umumkan tadi beserta dengan diskaun yang kita berikan akan dapat memberi satu suntikan semangat dan menjadi pemangkin kepada penghasilan lebih banyak kandungan ataupun konten dari Sabah dan Sarawak untuk Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak harus memanfaatkan teknologi yang terhasil dari projek inovasi dan kreativiti untuk manfaat rakyat.
Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata kecemerlangan organisasi akan lebih bermakna sekiranya inovasi dan kreativiti yang dimiliki diguna untuk kepentingan bersama. Melalui usaha demikian, beliau yakin kementerian itu mampu memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Konvensyen Kumpulan Kreatif dan Inovatif KIK 2023 Kementerian Berkenaan di Kuching yang disertai lebih 40 pasukan. Dato' Amar Awan Tengah berharap konvensyen tahun hadapan akan menerima lebih banyak penyertaan. Baik, pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada tahun ini merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan kepada rakyat bumi Kenyalang. Oleh itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan, Dennis Ngau mengajak setiap lapisan masyarakat meraihkan Hari Malaysia agar lebih cakna dan menghargai kemajuan yang dikecapi selama ini bermula dengan pembentukan Malaysia. Kita harus ambil peluang khususnya pada 16 September untuk sama-sama meraihkan di mana saja kita berada. Yang bukan saja orang Kuching meraihkan, seluruh Sarawak, seluruh Malaysia sepatutnya merayakan 16 September ini. Sementara itu, Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Dr. Vincent Huang Huat Chun pula berharap semua kaum di Malaysia dapat duduk dan bekerjasama sebagai satu bangsa Malaysia tanpa mengira kaum, latar belakang atau kepercayaan agama. So inilah kalau kita boleh melangkah sepertilah kerjaan telah merancang untuk kita, haraplah kita boleh maju ke depan dalam ekonomi dan kehidupan kita. Jabatan Penyiaran Sarawak tidak ketinggalan dalam menyerikan lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia ke-60 melalui konsert Cinta Merdeka at Debak Anjuran Sarawak FM yang akan diadakan di Riveria Sports Centre di Debak malam esok. Penerbit program Zuriani Kedri memberitahu ia antara lain bertujuan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik di kalangan rakyat, terutama sekali masyarakat di daerah kecil tersebut yang terletak lebih kurang 270 km dari Kuching. Zuriana ditemui ketika upacara flag off konsert Cinta Merdeka di pekarangan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching yang disempurnakan oleh Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio Meryl Chungat. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir pada konsert tersebut yang akan menampilkan persembahan daripada artis tempatan dan semenanjung Malaysia, antaranya Amalina, Achong Sweet Child dan Azim Mustafa. Konsert itu nanti akan disiarkan secara langsung di laman sosial Sarawak FM. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan persembahan bunga api sebagai acara kemuncak konsert. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan.